Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah kami iaitu Puan Nurniza binti Ahmad Kamal. Baiklah, kami bertiga iaitu saya, Diana Uzma, Muhammad Hazim dan Natasha Aliana akan membentangkan tugas yang ketiga iaitu pembentangan strategi kajian masa depan. Baiklah, ini adalah ahli kurang kami iaitu diwasi oleh Natasha Aliana, Hazim Chori dan Daniel Uzma. Baiklah, saya teruskan kepada Natasha. Bagi strategi pembelajaran yang akan digunakan ialah kajian masa depan. Kajian masa depan merupakan satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa depan. Sebagai contoh, sepanjang sesi pembelajaran, guru dapat menanyakan beberapa soalan yang berbunyi seperti bayangkan, ramalkan ataupun bincangkan apakah yang akan terjadi terhadap sesuatu perkara. Seterusnya, mari kita lihat kepada kepentingan strategi yang kami pilih iaitu kajian masa depan. Kajian masa depan ini memberi kesedaran dan merangsang murid berfikir tentang isu, masalah dan peluang yang bakal dihadapi. Contohnya, dalam RPH yang kami hasilkan berkaitan dengan tajuk alam sekitar mampu merangsang pemikiran murid bagaimana isu alam sekitar ini sejauh mana permasalahannya berlaku. Contohnya, dalam isu alam sekitar ini, jika tidak dibendung, jika permasalahan tentang alam sekitar ini tidak dikawal, apakah yang akan terjadi? Hal ini membolehkan murid-murid memandang masa depan dan yakin dan optimis serta mengambil bahagian dalam merancang masa depan mereka. Contohnya, mereka tahu kesan-kesan jika tidak menjaga alam sekitar. Oleh itu, mereka mampu untuk memperbaiki dan merancang apa yang boleh diperbaiki, apa yang boleh dibuat untuk menjaga alam sekitar daripada musnah, daripada kesan yang buruk akan berlaku. Rancangan pengajaran harian yang telah dipilih bagi mata pelajaran Bahasa Melayu adalah rancangan pengajaran tentang alam sekitar. Baiklah, tema bagi rancangan pengajaran harian ini merupakan alam sekitar dan teknologi hijau. Tajuk yang dipilih pula pencemaran alam sekitar. Tajuk dan tema yang dipilih ini sangat berkait rapat dengan strategi yang bakal diadakan iaitu strategi kajian masa depan. Hal ini kerana melalui tajuk ini, guru dapat membincangkan dan dapat membuat ramalan bersama murid-murid tentang apakah yang akan terjadi pada alam sekitar. Bagi standard kandungan yang telah akan diajar adalah asas membaca dan memahami. Bagi standard kandungan kedua iaitu standard kandungan gabung jalin merupakan menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Objektif bagi rancangan pengajaran harian ini adalah membaca dan mendeklamasikan sajak dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai berkaitan pencemaran alam sekitar. Yang kedua, memahami sajak berkaitan pencemaran alam sekitar dengan konteks yang betul. Yang ketiga, menulis makna tersirat yang diimlakkan oleh guru. Berikut merupakan objektif yang perlu dicapai oleh murid bagi sesi pengajaran. Yang seterusnya, sistem bahasa merupakan maafkan saya, kemahiran berfikir yang digunakan bagi rancangan pengajaran harian ini ialah menjana idea dan menghubung kait. Kedua-dua kemahiran berfikir ini saling berkait dengan strategi kajian masa depan di mana murid perlu berfikir dan menjana idea untuk meramal apakah yang akan terjadi pada masa hadapan. Bagi kemahiran belajar cara belajar pula, memproses dan melapor juga berkaitan dengan strategi kajian masa depan dan elemen merentas kurikulum yang ada pada tajuk kali ini ialah kelestarian alam sekitar dan kelestarian global. Pengetahuan sedia ada yang telah diketahui oleh murid adalah murid pernah ada pengalaman menjaga alam sekitar dan menghadapi kesan pencemaran alam sekitar. Sesi pengajaran akan dimulakan dengan set induksi di mana pada set induksi, media interaktif tentang pencemaran alam sekitar akan memaparkan beberapa contoh soalan seperti apakah maksud pencemaran alam sekitar, apakah jenis pencemaran yang ada dalam video, apakah contoh pencemaran udara. Aktiviti yang bakal dijalankan adalah murid menonton tayangan video berkaitan pencemaran alam sekitar di Malaysia. Dan kedua, guru menyoal murid beberapa soalan. Baiklah,
Pada peringkat ini, guru dapat menyoal murid beberapa soalan yang sangat berkait dengan strategi yang telah dipilih, iaitu kajian masa depan, di mana guru dapat menyoal soalan berbentuk ramalkan apakah yang akan terjadi pada alam sekitar sekiranya kita tidak menjaga alam sekitar, bincangkan keburukan dan kebaikan penggunaan penggunaan elektrik ataupun penggunaan bahan api yang berlebihan pada alam sekitar. Pada peringkat ini guru telah memasukkan strategi kajian masa depan di mana murid perlu berbincang dan meramalkan apakah yang akan terjadi berdasarkan video yang telah ditonton. Baiklah, yang ketiga, guru mengaitkan tayangan video dengan tajuk pembelajaran hari ini, iaitu pencemaran alam sekitar. Secara tidak langsung, video dan soalan yang telah ditanyakan merupakan soalan yang saling berkait dengan alam sekitar dan merupakan soalan yang telah menyentuh terhadap strategi kemahiran ataupun strategi kajian masa depan. Baiklah, kita teruskan dengan langkah kedua dalam pengajaran. Pada aktiviti yang dinamakan oleh dengar dan catat, isi pelajaran ini, aktiviti ini adalah murid menulis isi tersirat yang telah diimlakkan oleh guru. Macam biasa, imlak ni adalah menulis apa yang didengar. Baiklah, aktiviti yang pertama, guru mendeklamasikan sajak dan membacakan makna tersirat sajak alamku mengikut rangkap demi rangkap. Maksudnya, guru bacakan sajak itu, kemudian guru baca balik makna tersirat sajak tersebut. Kemudian murid diminta untuk menulis isi tersirat sajak dalam perenggan yang diimlakkan oleh guru. Semasa guru tengah membacakan isi tersirat tu, murid-murid tulis apa yang diimlakkan oleh guru. Dan yang ketiga, daripada makna tersirat tersebut, guru meminta murid untuk membuat gambaran tentang kesan alam sekitar pada masa hadapan. Di sinilah kami terapkan strategi pembelajaran abad ke-21, iaitu kajian masa depan. Maksud di sini, melalui makna tersirat ni, guru akan bertanya, okey, baiklah murid-murid, apa yang berlaku jika kita menjaga alam sekitar? Apa yang berlaku jika usaha menanam pokok-pokok, kelestarian alam sekitar ini, kita lakukan ini, apa yang berlaku 5 tahun akan datang? Di sini murid-murid akan melakukan kajian masa depan. Apa yang berlaku? Maksudnya hutan-hutan semakin menebal, kehidupan alam flora dan fauna tu semakin terjaga, kemandirian spesies mereka dapat dijaga kebajikannya. Di sinilah berlakunya kajian masa depan. Murid-murid dapat membayangkan apa yang berlaku. Mereka dapat ramalkan apa yang berlaku pada masa hadapan. Dan di sini bahan bantu pengajaran adalah teks sajak, pendekatan berpusatkan murid. Kenapa berpusatkan murid? Disebabkan strateginya adalah kajian masa depan yang untuk memastikan murid tersebut berpusatkan murid supaya murid itu dapat meramal, dapat mengkaji masa depan. Dan gabung jalin di sini adalah kemahiran menulis. Seterusnya, mari kita lihat kepada langkah 3. Dalam langkah pengajaran ini, aktiviti yang diketengahkan dalam pendidikan abad ke-21 ialah aktiviti berkumpulan, iaitu membuat perbincangan dan mengenal pasti apakah kesan jika pencemaran alam sekitar tidak dibendung. Ini merupakan strategi berasaskan kajian masa depan. Hal ini kerana kita dapat lihat bahawa kajian masa depan ialah sesuatu yang kita menentukan apakah akan terjadi pada jangka masa panjang. Baiklah, kita lihat kepada langkah pengajaran. Yang pertama, murid dibahagikan kepada 5 orang dalam setiap kumpulan. Dalam kumpulan, murid diminta untuk membuat perbincangan tentang kesan jangka masa panjang pencemaran terhadap alam sekitar kita. Ini merupakan strategi pendidikan abad ke-21 yang telah saya gariskan di sini. Seterusnya ialah setiap kumpulan dikehendaki untuk membentangkan hasil pembentangan perbincangan di hadapan kelas. Dan yang keempat, guru akan membimbing murid membuat pernyataan bahawa kesemua pencemaran membawa kerosakan kepada alam sekitar. Baiklah, kita lihat kepada bahagian catatan. Bahan bantu mengajar yang digunakan ialah kertas majung, pen marker pen. Strategi yang digunakan ialah strategi pendidikan abad 21 kajian masa depan. Pendekatan yang diterapkan pula ialah berpusatkan bahan dan juga murid. Elemen merentas kurikulum, kelestarian global.
nilai yang diterapkan, kerjasama dan toleransi, dan yang terakhir ialah gabung jalin di mana menerapkan unsur kemahiran menulis kepada murid-murid. Baiklah, kita teruskan dengan langkah keempat, iaitu langkah pengukuhan bagi aktiviti pengukuhan, pemulihan dan penggayaan. Bagi pengukuhan, murid diminta untuk membaca petikan dan menjawab soalan pemahaman tentang alam sekitar. Di sini, pada lampiran 3 lah, di sini murid diberikan aktiviti ataupun soalan pemahaman tentang alam sekitar. Okey. Kemudian yang bagi pemulihan pula, murid diminta untuk mengisi tempat kosong dengan jawapan yang bersesuaian. Di sini ada aktiviti, ada sebuah ayat dan disediakan jawapan-jawapan. Dan yang seterusnya adalah penggayaan, murid mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul bagi melengkapkan ayat penuh berkaitan penjagaan alam sekitar. Di sini mereka pengguna mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul bagi melengkapkan ayat ada ayat yang disediakan tentang alam sekitar. Dan di sini adalah bahan bantu pengajarnya, lembaran kerja yang disediakan oleh guru dan kemahiran berfikir, membuat keputusan, menjana idea untuk memberikan jawapan, dan nilai murni adalah rajin dan bertanggungjawab. Baiklah, langkah yang terakhir ialah penutup. Dalam penutup ini menekankan kepada rumusan hasil pembelajaran. Kita lihat kepada kognitif, jenis dan kesan pencemaran terhadap alam sekitar, dan sosial, apakah pengetahuan murid tentang alam sekitar. Jadi langkah pengajarannya ialah murid diminta untuk menyatakan jenis pencemaran dan kesan pencemaran terhadap alam sekitar di sekeliling kita. Seterusnya, guru akan menekankan tentang penerapan nilai murni sebagai manusia yang perlu menjaga alam sekitar yang dianugerahkan oleh Tuhan, tiada tandingannya. Akhir pembelajaran ini, guru akan menekankan kepada rumusan hasil pembelajaran oleh murid kepada pembelajaran, dan nilai murni yang diterapkan ialah menghargai alam sekitar dan nilai kesyukuran. Baiklah, berikut adalah lampiran-lampiran bagi aktiviti latihan pengukuhan, pemulihan dan penggayaan. Di sini kita dapat lihat ada latihan soalan pemahaman, soalan isi tempat kosong dengan gambar yang sesuai, dan isi tempat kosong untuk melengkapkan ayat tentang alam sekitar.